Alhamdulillah. Okay. Alright. So, Fakrul baca doa Fakrul. Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربي عزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin. Alhamdulillah. So, saya tak boleh nak scroll murid. Saya tak tahu kenapa. Dari tadi dia asyik pusing-pusing. Tapi saya tahu dekat list sini kita ada 20, kita ada 29. Bukan, kita ada 28, 27 orang. Okay. So 27, supposedly kita ada 54. Yang lain di mana? Line tak bagus Saya assume line tak bagus lah. So kita teruskan, yang tak dapat masuk tu tak apa. Nanti kawan-kawan awak boleh tengok recording. So bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum and good morning. Saya cuba nak jaga mood saya. Walaupun line hari ni macam cik gaduh kan. So kita masuk bab baru. Bab baru adalah bab 9, iaitu adalah ekosistem. Semalam kita dah belajar, okay, apakah yang dimasukkan sebagai niche, apakah itu ekosistem, community, populasi, spesies dan juga habitat. So semalam, apakah beza antara spesies dan juga community? Apakah beza antara spesies dan juga community? Apakah beza spesies dan populasi? What is the difference between species and population? Apakah beza? Apa beza antara spesies dan juga okay. Farisha try. Spesies ialah sekumpulan organisma yang serupa, boleh saling membiak dan menghasilkan anak. Kalau populasi ialah sekumpulan organisma yang sama spesies dan hidup di habitat yang sama. Yeah. So yang bezanya kat sini adalah populasi dia mesti duduk kawasan yang sama. Katakanlah kita ada spesies kambing, iaitu spesies yang sama. Tapi kambing tu ada duduk Puncak Alam, satu ada duduk dekat Bukit Badung. So kita tak kata itu populasi. Okay, kita tak kata itu adalah populasi yang sama sebab dia duduk tempat lain. So kalau kita kata dia sebagai populasi adalah dalam tempat yang sama. Okay, katakanlah tempat yang sama tu kita nak kata dia dekat Puncak Alam. So populasi katalah populasi kambing kat Puncak Alam. Okay, tapi apakah persamaan antara spesies dan juga populasi? Persamaannya populasi daripada spesies yang sama. Okay. So spesies tu apa? Spesies adalah organisma yang kalau dikahwin dia boleh membiak mendapatkan anak. So sekarang kita cerita adalah mengenai ekosistem. So kalaulah daripada semalam, ini saya suka tengok buku teks awak. Buku teks awak tengok yang ini je. Ini adalah dalam buku teks awak pada muka surat. Kalau awak ada buku teks awak sebenarnya saya suka tau. Dia adalah sangat colourful. Okay. 170. 170. So, kalaulah dari sini kita nampak spesies ni satu. Okay, sekumpulan organisma yang sama. Kalau dia duduk di habitat yang sama, kawasan yang sama, okay, ini adalah populasi. Gabungan populasi daripada spesies yang berbeza. Kita ada katakanlah kita ada lion tu apa yang singa, kita ada kerbau, kita ada zebra. So ini merujuk kepada community. Kemudian, community ni adalah daripada populasi-populasi yang berbeza. Kemudian kita gabungan antara benda hidup dan bukan hidup ni kita kenal sebagai ekosistem. So, kesimpulannya, apakah itu ekosistem? Apakah yang awak faham mengenai ekosistem semalam? Soalnya kita belajar pasal ekosistem kan? So apakah yang awak faham mengenai ekosistem? Apakah itu ekosistem? Dalam satu habitat ada banyak komuniti. Okey, dalam satu habitat ada banyak komuniti. Okey, itu betul. Lagi tepat, dalam satu habitat ada komuniti. Dan satu lagi, ekosistem ni sebenarnya apa? Keyword dia mesti adalah interaksi. Interaksi antara apa? Benda hidup angka hidup. Yes, interaksi antara benda hidup,
antara benda hidup dan benda bukan hidup. Benda hidup which is adalah saya ambil interaksi antara biosis, komponen biosis, interaksi antara komponen biosis dengan abiosis. Tadi yang macam Farah kata, biosis tau. Farah kata community, Farah cuma merujuk kepada yang ini tau, komponen biosis. Tetapi bila kita kata ekosistem ni dia mesti ada interaksi antara benda hidup dan benda bukan hidup. Okay, so interaction. So apakah kepentingan benda hidup, benda bukan hidup kepada benda hidup? Maksudnya apakah kepentingan macam sekarang cuaca pada kita? Apakah kepentingan air kepada benda hidup? So air tu adalah benda bukan hidup. So semalam kita dah belajar komponen abiosis. Kita dah belajar komponen abiosis semalam, kita dah belajar 6. So kita ada nilai pH, pertama adalah nilai pH, kemudian kita ada suhu, keamatan cahaya, topografi, iklim mikro dan juga kelembapan udara. Nah, antara enam ni, okay, yang paling kita rasa benda yang baru sekali adalah topografi. Topografi ni kita boleh pecahkan kepada 3 kan. Kita ada altitude. Altitude, apa yang semalam? Altitude, kita ada altitude. Akar, is it? Kecerunan dan juga aspek. So, ini adalah kita daripada aspek, altitude, ketinggian tau. Altitude, kita ada kecerunan. Okay, dan satu lagi kita ada adalah aspek. Okay. So semalam kita baru baca, kejap. Cikgu nak ambil gambar bawah. Ya, awak share screen. Okay, ada tak your face? Is it your face? Ada tak? Ada tak? Ya, bisa. Nampak tak? Okay. Sorry. Gangguan. Okay, right. Okay, so semalam kita dah cerita pasal komponen abiosis. So hari ni kita nak cerita pasal komponen biosis, iaitu adalah komponen benda hidup. Okay, so hari ni benda hidup ni kita boleh pecahkan kepada 3. Kita ada pengeluar, kita ada pengguna. Ain Aziz. Okay, kita ada pengeluar, kita ada pengguna dan juga kita ada pengurai. So apa beza pengeluar dan pengguna? Nak belajar tak? Apakah beza antara pengeluar dan juga pengguna? Apa beza dia? Apa beza pengeluar dan pengguna? Pengeluar, manusia tumbuhan. pengguna. Yes, pengeluar adalah tumbuhan. Okey, kalaulah pengguna tukang makan, so manusia, haiwan masuk kat sini. Pengurai biasanya adalah mikroorganisma. Okay, so kesimpulannya kita nak kata ekosistem adalah interaksi antara komponen hidup dan bukan hidup. Okay, so abiosis kita dah belajar semalam. So hari ni kita nak belajar mengenai komponen biosis. Alright. So ini awak boleh tengok dalam buku teks awak adalah pada muka surat banyak ni. 172 hingga 174. Okay. So, kalaulah kita benda hidup, biosis, okay, biosis ni kita nak cerita pasal benda hidup ni, kita boleh pecahkan biosis, okay, kepada 2 berdasarkan macam mana dia dapat makanan, macam mana dia dapat nutrien. So, senang kata macam ni. Kita nak pecahkan hari ni, kita nak belajar organisma hidup ni, benda hidup ni, kita boleh pecahkan kepada 2 berdasarkan cara mendapatkan nutrien. So, cara mendapatkan nutrien ni kita kenali dia adalah sebagai nutrisi. So, nutrisi ni apa? Nutrisi adalah cara organisma memperoleh nutrien.
Hari tu kita dah belajar nutrisi untuk tumbuhan. Bab berapa ya? Bab berapa saya lupa. Bab 5 ke? Bab 5 rasanya bab 5 atau bab 6. Kita dah belajar nutrisi pasal tumbuhan. So hari ni kita nak belajar mengenai nutrisi tumbuhan dan juga tumbuhan dan juga haiwan. Okay. Katakanlah kalau dia dapat buat nutrien dia sendiri, kita kenali dia sebagai autotrof atau heterotrof. Autotrof atau heterotrof? Auto. Yeah, kalau auto dia boleh buat nutrien sendiri, dapat buat nutrien sendiri. Kejap buat nutrien sendiri. Memperoleh nutrien sendiri, dia buat makanan sendiri. Saya buat makanan sendiri tau. Buat makanan sendiri. Okey. Kalaulah heterotrof, dia dapat nutrien daripada organisma lain. Dia dapat nutrien daripada organisma lain. So, cara nak buat makanan ni, dia tengok tenaga. Kalau tenaga tu dapat daripada tenaga cahaya, kita ada dua. Okay. Dia dapat daripada tenaga cahaya, fotoautotrof atau kemoautotrof. Kalau dia buat makanan sendiri tapi tenaga untuk buat makanan tu dapat daripada cahaya, awak teka. Fotoautotrof atau kemoautotrof. Kejap saya tengok ada yang check. Yeah, fotoautotrof. So, fotoautotrof ni dia buat makanan sendiri dengan memperolehi tenaga daripada tenaga cahaya. Okey, contoh fotoautotrof apa? Contoh fotoautotrof. Contoh proses fotoautotrof. Contoh. Apakah nama proses mendapatkan nutrien dengan menggunakan tenaga cahaya? Fotosintesis. Okay, fotosintesis. Ya, ini nama contohnya adalah proses fotosintesis. Saya tahu soalan ni senang. Tapi memang saya teringin nak dengar suara awak biar dia ada feedback kan. Kalau tak saya rasa macam cerita Dora. Dora the Explorer. Saya tanya, saya jawab. Saya tanya, saya jawab. Awak tak rasa macam tu ke? Awak tak kesian ke kan? So saya naklah dengan suara awak kan. So, basically kita nak cakap autotrof ni adalah organisma yang dapat buat makanan sendiri. Kemudian autotrof ni kita boleh pecahkan kepada dua. Satu adalah fotoautotrof, satu lagi adalah kemoautotrof. Kenapa kita pecahkan? Sebab yang ini fotoautotrof ni dia dapat tenaga cahaya, dari tenaga cahaya. Maksudnya tenaga cahaya ni maksudnya macam ni. Daripada bahan bukan organik, contohnya karbon dioksida plus H2O, which is ni bukan organik tau. Dia akan dengan bantuan cahaya matahari yang diserap oleh klorofil, dia akan tukar bahan bukan organik kepada organik, iaitu glukosa plus karbon dioksida dan juga H2O. So ini yang kita kata proses ni, proses fotosintesis adalah satu proses. Dia akan menukar bahan bukan organik, ini bukan organik kepada bahan organik. Ni. So glukosa ini adalah dia punya nutrien. So kadang-kadang nutrien ni boleh disimpan dekat tumbuhan, dekat batang dia, dekat daun dia, dekat akar dia, dekat buah. Okey. So fotoautotrof korang dah lepas. So sekarang kemoautotrof. So apakah itu kemoautotrof? Dia tak dapat cahaya, dia dapat apa? Dia dapat daripada mana? Teka je. Mana Jimmy? Yeah, thank you so much Jimmy. Okay, dengan Fad. Adalah daripada bahan kimia. So contohnya adalah nitrobacter. So kalau nitrobacter dekat sini, nitrobacter, dia mendapat cahaya, mendapat tenaganya adalah melalui tenaga kimia, iaitulah daripada pengoksidaan bahan tak organik seperti hidrogen sulfida dan amonia melalui kemosintesis. Okey, so ni dah lepas. So senang kata, kalaulah autotrof kita pecahkan kepada dua. Kalau fotoautotrof, contohnya sini adalah tumbuhan. Kalaulah kita kata kemoautotrof, contohnya di sini adalah bakteria. Okey, now yang kedua,
nutrisi, cara mendapatkan nutrien yang kedua dengan makan organisma lain. Okey, now makan organisma lain ni kita ada dua. Satu adalah saprotroph, satu adalah holozoik, satu lagi adalah parasit. Now, saprotroph ni dia lebih kurang sama dengan saprofit, punya tumbuhan saprofit. So, apakah maksud organisma ini mendapatkan nutrien secara saprotroph? Maksudnya dia dapat nutrien macam mana? Mendapat nutrien daripada organisma mati atau mereput. Yes, organisma mati ataupun organisma yang reput. Okey, so ni paling senang lah. So saprotroph ni biasanya dua je lah contohnya. Iaitu adalah bakteria dan juga satu lagi adalah kulat. Kemudian kita tengok holozoik dan juga parasit. Okey, kalau kita manusia, kita masuk yang mana satu? Holozoik ke parasit? Holozoik. Walaupun soalan ni senang. Yeah, of course lah holozoik. So apakah itu yang dimaksudkan sebagai holozoik? Kalau ikut saya, holozoik ni biasanya organisma jenis holozoik, normally dia ada sistem pencernaan. Dan satu lagi, holozoik ni maksudnya dia boleh pecahkan. Maksud holozoik adalah dia dapat nutrien tu daripada bahan kompleks. Contohnya korang makan nasi kan? Bahan kompleks dia akan pecah kepada yang paling ringkas. Lepas tu barulah boleh diserap oleh sel badan. Itu yang dimasukkan sebagai holozoik. Holozoik adalah maksudnya kita makan makanan yang pepejal yang which is dalam bentuk kompleks. Okey, dia akan pecahkan dalam bentuk ringkas. Dan biasanya kalau kita manusia nak pecahkan daripada bahan kompleks kepada ringkas, manusia tak memerlukan sistem pencernaan. So holozoik sebenarnya keywordnya adalah daripada bahan organik yang kompleks, dia akan pecah kepada ringkas, barulah sel badan kita boleh serap. Okay, now kalau parasit mendapat nutrien dari mana? Mendapat nutrien Rumah. dari perumah. Okey, parasit ni, okey, biasanya perumah tu dia buat apa? Dia bunuh perumah tu ke atau dia lemahkan saja perumah? Lemahkan kot. Lemahkan. Kenapa dia lemahkan? Kenapa dia tak sampai buat perumah tu mati? Kata Logiknya, kalau lah cacing pita. Dia rugi nanti. Dia rugi. Maksudnya dia pun mati. Macam kalau ada orang ada cacing pita kat dalam perut dia. Cacing pita awak tak pernah lagi dengar, which is I don't know lah kan. Awak tak pernah lagi orang mati disebabkan ada cacing pita dalam perut. Tak pernah. Cacing pita tu dia ambil nutrien daripada perumah, which is kita. Tetapi dia tak akan bunuh perumah sebab kalau perumah tu mati, dia pun ikut mati. So contoh macam Rafflesia. Actually Rafflesia pun adalah parasit. Dia ambil nutrien daripada perumah dia. Tapi dia tak buat perumah tu mati. Sebab kalau perumah tu mati, dia pun akan mati. So kesimpulannya, nutrisi adalah satu proses apa yang awak belajar ni tadi? Nutrisi adalah satu proses apa? Nutrisi adalah satu proses apa? Memperoleh nutrien. Yes! Memperoleh nutrien. Cara dia makan. Paling mudah kalau bahasa pasal kita cara dia mendapatkan makanan. Okey, tapi kita kata dia sebagai nutrien. Kenapa nutrien? Nutrien ni adalah makanan berkhasiat. Kalau korang makan junk food, kita tak panggil junk food tu sebagai nutrien. Nutrien adalah makanan yang sihat. Okey, so ini kita dah. Okey, sekarang kita nak masuk yang ini. Komponen biosis mengikut aras Stroff. Korang pernah dengar tak apakah yang dimasukkan sebagai aras Stroff? Masa menengah rendah, pernah tak belajar pasal rantai makanan, siratan makanan, pyramid numbers, pernah tak? Benar. Alhamdulillah. Okey. Now, so sekarang kita nak tengok hubungan. Tadi kan kita dah cakap pasal benda hidup. Cara benda hidup dapat makanan. Cara benda hidup dapat makanan kita panggil dia sebagai nutrisi. So sekarang kita nak tengok hubungan antara benda hidup ni. Hubungan antara biosis ni. So hubungan antara benda hidup ini atau komponen hidup ni kita boleh tengok dia
secara rantai makanan. So ini adalah rantai makanan. So komponen biosis ni mesti terdiri daripada first paling bawah sekali adalah pengeluar. So kalau awak tengok dalam rantai makanan, okey, ini adalah yang pertama. So pengeluar ni kita kenali dia sebagai aras trof pertama. Ini adalah aras trof pertama tau. Sebab kenapa? Sebab pengeluar ni dia mendapat cahaya matahari dan dia menukarkan daripada bahan tak organik kepada organik. So senang kata dalam aras trof, okey, aras trof ni sebenarnya apa? Aras trof ni adalah aliran tenaga. Aliran tenaga dalam rantai makanan. So itu merujuk kepada aras trof. So dalam rantai makanan, pertama sekali yang first kita panggil dia aras trof yang pertama adalah pengeluar. Aras trof yang kedua, berdasarkan rantai makanan ni awak teka. Aras trof yang kedua apa? Berdasarkan rantai makanan ni. Pengguna primer. Yes, pengguna primer. So pengguna primer ni sebenarnya ini adalah aras trof. Saya tulis ni ya. Aras trof kedua. Okey, kedua. So berdasarkan yang ini, biasanya aras trof kedua, pengguna primer ni, cara kita kenali dia sebagai apa? Organisma ni atau haiwan ini kita kenali dia sebagai haiwan apa yang makan tumbuhan? Karnivor, omnivor? Herbivore. So kita kenali dia adalah sebagai herbivore. Kemudian kita ada aras trof ketiga. Aras trof ketiga. So aras trof ketiga sebenarnya diduduki adalah pengguna sekunder. So pengguna sekunder ni kita kenali dia sebagai karnivor. Kenapa pengguna sekunder kita kenali dia sebagai karnivor? Kenapa? Sebab dia makan ulat. Sebab dia makan ulat. Okey, lain. Kalau saya makan ulat, saya karnivor ke? Bukan. Kan? Habis tu? Karnivor ni apa? Sebab dia makan ulat. Sebab dia makan haiwan Lain. sebab dia makan haiwan lain. Okey. Nah, tapi saya tak nak gaduh kat sini karnivor ni. Karnivor ni sebenarnya kenapa herbivore dan juga karnivor ni dia ada ciri pada features dia yang merujuk dia adalah karnivor. Contohnya macam panda yang kat China tu kita panggil beruang panda. Panda kan? Panda kan yang hitam, putih tu kan? Panda tu, menariknya pasal panda tu adalah karnivor. Dia ada ciri karnivor. Maksudnya dia ada cakar panjang. Okey, dia ada cakar pula kuku yang panjang. Dia ada gigi yang tajam. So sepatutnya dia karnivor. Tetapi dia makan, dia jadi vegetarian. Maksudnya macam panda tu dia adalah karnivor yang vegetarian. Dia makan pucuk-pucuk bulu ke, was-was something macam tu. So karnivor ni sebenarnya dia ada ciri-ciri khas dia. Tapi kalau untuk kat sini ni senang je lah awak ingat. Karnivor adalah organisma yang makan organisma lain. So untuk yang sekunder dalam ni dia boleh jadi karnivor ataupun dia boleh jadi omnivor. So omnivor ni adalah organisma yang boleh makan haiwan lain ataupun makan tumbuhan. Now yang paling atas sekali kita ada adalah tertier. Tertier ni, pengguna tertier. Pengguna tertier sekejap. Ni pengguna primer, pengguna sekunder, pengguna tertier. Okey. So pengguna tertier ni, tertier ni dia makan sekunder. Makan pengguna sekunder. So dari segi aras trof, untuk fox ni aras trof yang keberapa? Dia pengguna tertier tapi dia aras trof yang keberapa? 4. Yes, aras trof yang keempat. Senang kata macam ni tau. Okey, awak ada satu rantai makanan. Rantai makanan ni kita boleh ubah dia dalam bentuk aras trof. Aras trof ni adalah aliran tenaga. So biasanya paling bawah wajib aras trof yang pertama ni, first ni, sini adalah tumbuhan. Cancer. Sini adalah tumbuhan. Aras trof yang kedua, the second aras trof yang kedua, daripada ni. Aras trof kedua siapa? Burung ke, ulat ke, ataupun fox ni? Ulat. Yeay, ulat! So aras trof yang ketiga, third one? Burung. Yeay, ini adalah burung. Dan akhir sekali kita ada
musang. Ini adalah arastrof yang keempat, fourth. So yang ini adalah musang. So arastrof ni kesimpulannya, arastrof ni sebenarnya merujuk kepada aliran tenaga. Dan biasanya aliran tenaga, okey, senang kata rantai makanan yang cantik, biasanya rantai makanan tu tak boleh panjang. Paling kuat sekali dia ada sampai pengguna tertia sahaja. Alternate ni awak jarang jumpa. Kenapa? Sebab tenaga ni makin dia ke atas, aliran tenaga dia makin sedikit. So basically rantai makanan, kita tak akan jumpa rantai makanan tu sampai ada 6 atau 7 pengguna. Biasanya kita akan nampak pengguna dia sampai tertia tu sampai tertia saja 3. Sebab aliran tenaga tu makin lama makin sedikit. Okay. So ini adalah rantai makanan. So rantai makanan ni, okay, rantai makanan ni dia terdiri daripada pengeluar, pengguna dan juga pengurai. Okay, dalam dekat sini, dalam rantai makanan yang saya lukis ni kan, dalam arastrof ni kan, kenapa pengurai ni penting? Apa fungsi pengurai sebenarnya? Dalam arastrof dia tak tunjuk pengurai, tapi kenapa pengurai ni penting? Kenapa pengurai ni penting dalam rantai makanan? Dia tak ada tunjuk dalam rantai makanan, tetapi kenapa fungsi pengurai ni penting? Why? Why pengurai ni penting? Kenapa bakteria, kenapa kulat tu penting? Kenapa? Sekejap, saya tengok ada tulis ke type ke? Cikgu, Adam nak masuk. Dah masuk ke belum Adam? Adam dah masuk belum? Dia cakap dia dah request tapi tak. Suruh dia request lagi sekali, saya add dia, saya tak dengar ni. Dia dah masuk ke belum Adam? Suruh dia masuk lagi sekali. Kang wajuk pula Adam. Suruh add lagi sekali. Right, okay, jap. Banyak sangat chat ni, kejap Okay, right. Bukan awak punya chat, cikgu punya chat. Okay, right, suruh ada request lagi sekali kalau Adam belum masuk lagi. Alright, so kita nak kata kat sini komponen biosis ni kita boleh tengok daripada rantai makanan. Daripada rantai makanan ni kita boleh ubah dia dalam bentuk piramid. Okay, kenapa piramid ni penting? Ini kita nak menunjuk aliran tenaga. Okay, so kita nak kata dekat sini, dalam rantai makanan kita tak nampak pengurai, tetapi pengurai ni adalah sangat penting. Kenapa pengurai ni penting? Sebab dia dapat menguraikan bahan-bahan yang dah mati atau organisma yang mati kepada bahan organik. Contohnya karbon dioksida dan amonia. Dan satu lagi kebaikan pengurai ni, bila dia dapat mengurai bahan-bahan organik yang dah mati ni semua, okay, dia dapat menambah kesuburan tanah. Adam dah masuk belum? Dam. Fakrul, dia dah masuk belum? Belum. Sekejap, ada makan lagi ke? Sekejap. Dia dah asking to join tapi tak ada noti kat cikgu. Tak tahu kenapa. Itulah, sekejap lagi sekejap. Dah, dia suruh dia off, masuk lagi sekali, dapat tak? Sekejap. Start sharing, tak ada pun. 32. Mirza, Ari Amsyah, Zarfan, Idina, Aisyah, Radi ada, Razi ada, Sai masuk, Jimmy, okey, Umar Hazib Bidat. Mana ni? Lukman tak ada pun. Jimmy ada? Ada Lukman, sorry. Okay, alright. Dia boleh makan dulu kot Adam ni kan. Nanti cakap dengan dia kalau dia request lagi sekali bagi tahu saya, nanti saya add. Alright, so kita teruskan dulu, okay? Now, pengaliran tenaga. Amma. Oh, Amma pun. Okay. Assalamualaikum Amma. Mana BFF? Di mana ada Amma, di situ ada Adam. Korang makan sama-sama ke breakfast? Okay, so kita nak cerita macam ni tadi kan, kita cerita pasal rantai makanan. So rantai makanan ni, gabungan pelbagai rantai makanan dia akan membentuk apa? Gabungan rantai makanan dia akan membentuk apa?
Suratan makanan. Dia akan membentuk siratan makanan. So siratan makanan ni sebenarnya dia berselirat. So kita panggil dia, bahasa Inggeris kita panggil dia sebagai food web. So siratan makanan ni adalah gabungan rantai makanan. So dalam siratan makanan ni, keyword dia, persamaan dia mula-mula sekali paling awal ni, persamaan dia aras strof yang pertama wajib tumbuhan. So tumbuhan ni adalah aras strof yang pertama. Strof yang first. So kesimpulannya kita nak cakap macam ni. Bila kita cerita pasal ekosistem, ekosistem adalah hubungan antara organisma hidup dan juga, benda hidup dan benda bukan hidup. So hari ni kita nak cerita pasal benda hidup. So benda hidup ni, komponen biosis ni, kita boleh tengok hubungan komponen biosis ni dalam rantai makanan. Tetapi rantai makanan ni, kita combinekan dia akan membentuk siratan makanan. So dalam rantai makanan dan siratan makanan ni ada berlakunya pengaliran tenaga. Ada tenaga itu dialihkan dari satu aras ke satu aras. Senang katakanlah mula-mula adalah cahaya matahari tau. Cahaya matahari ni akan digunakan oleh tumbuhan untuk menghasilkan glukosa. Okay, so dalam tumbuhan tu ada glukosa, ada tenaga. Kemudian pengguna primer, pengeluar ini akan dimakan oleh pengguna primer. Sabar. Akan dimakan oleh pengguna primer. Bila dia makan pengguna primer, ada tenaga yang dipindahkan dari satu aras strof ke aras strof yang seterusnya. Okay. Now, so kita nak cakap macam ni tau. Contohnya, dalam pengeluaran ni saya ulang sekali. Aras strof adalah kita nampak mengenai ada tenaga yang dipindahkan dari satu aras ke satu aras. Tapi macam saya kata, aras strof ni biasanya paling kuat pun dia sampai 4. Aras strof pertama, first. Kita ada aras strof kedua, second. Kita ada third. And then satu lagi kita ada yang keempat. Biasanya aras strof hanya sampai 4 sebab aliran tenaga makin lama makin ke atas, tenaga tu makin kurang. Kenapa? Saya cerita paling mudah, saya buat perbandingan. Paling mudah macam ni, katakanlah pengeluar, saya nak bayangkan pengeluar Fakrul dari hati. Fakrul ni tumbuhan. Fakrul ada duit 10,000. Okay, Fakrul ada duit 10,000 tau. Takkanlah Fakrul 10,000 tu 10,000 seterusnya, katakanlah sini Fakrul. Okay, sini Luqman. Sini Umar. Paling atas sekali kita ada Amar. Katalah Amar. Katalah Fakrul ada 10,000. Takkanlah Fakrul nak bagi 10,000 tu 10 bulat-bulat tu pergi ke Luqman. So Fakrul buat apa? Fakrul akan ambil 90%. Fakrul akan guna. Tumbuhan tu akan guna. So dia guna untuk apa? Dia guna untuk proses hidup lain. Contohnya proses hidup. Contohnya untuk dia membiak, contohnya untuk dia membesar. So itu semua memerlukan tenaga. So basically daripada 10,000, 90% akan diguna. Okay, dan 10% sahaja akan dipindahkan ke seterusnya. So bila dia pindah dekat Luqman ni sebenarnya dia tak dapat 10,000 tau. Tak, bila sampai dekat Luqman, yang dapat kat Luqman ni hanya 10% tau. So yang dapat ni hanya 1,000. Dekat Luqman dapat 1,000 saja. Bila kat Luqman dapat 1,000, Luqman dah guna tenaga tu untuk dia berespirasi, untuk dia bergerak, untuk dia membiak. So dia akan pindahkan tenaga ke arah strof yang ketiga ni hanya 10% sahaja. So bila Umar ayam bayangkan ayam ke Umar dapat kat Umar dapat hanya 100 je. 100 bilangan tenaga. So bila sampai kat Umar pun buat yang sama. Umar berespirasi, dia membiak, and then dia bergerak and whatsoever. So bila dia pindah ke Amar hanya dapatkan persen saja, 10 saja. Sebab tu saya kata rantai makanan tak boleh panjang. Sebab makin ke atas, jumlah tenaganya makin lama makin sedikit. So macam mana kita tahu aliran tenaga ni? Kita boleh tahu melalui aras strof. So far okay tak? So far saya terang ni panjang sangat tak? Is it okay for you? Is it okay? Okay tak? Weh, korang baru bangun ke semua?
Okay, Okey. alright. Thank you. Bila Euro nak habis? Bila bola nak habis? Semua orang bangun lambat ni dengan hujan. Ya Allah, selagi tak habis bola, selagi itulah. Tapi tak apalah, bagi chance lah kat korang kan. Okay, now siratan makanan. So bila kita kata siratan makanan ni adalah gabungan. So ini kita kata adalah komponen benda hidup. So senang kata komponen benda hidup ni kita boleh lihat daripada siratan makanan. So siratan makanan ni berdasarkan apa yang awak faham. Apakah maksud siratan makanan ni? Apakah yang awak faham mengenai siratan makanan ni? Gabungan rantai makanan. Yes, gabungan rantai makanan. So apakah persamaan antara semua rantai makanan ni? Aras strof yang pertama dia semua apa? Semua pengeluar. Yes, aras strof yang pertama adalah pengeluar. So kenapa? Sebab pengeluar sahaja yang boleh berfotosintesis yang dapat menukar tenaga cahaya kepada tenaga kimia. So, tenaga kimia dalam kes ni adalah glukosa ataupun karbohidrat lah. So glukosa ataupun karbohidrat tu boleh simpan dalam bentuk organ akar, dalam bentuk organ iaitu akar, buah, batang dan juga daun. So korang kat sini okey? Alright. So saya assume korang dah pernah buat rantai makanan, so saya tak payah ulang. Korang dah pernah buat rantai makanan tak masa menengah rendah? Nah, Nah, Kan? Pernah gunting-gunting kan? tak pasti. Penting ke? Tak pasti. Okey, tak apa. Tingkatan berapa tak ingat? Tingkatan 2 ke 1? Saya rasa bukan tingkatan 3 kot. 2. 2 kot. 2 kan? Baik. Okey, good. Okey. Alright. So kita tadi kata aliran tenaga kita boleh tengok melalui aras strof. Aras strof ni bila kita susun bentuknya adalah seperti piramid. So kita ada 3 jenis piramid tau. Satu adalah piramid bilangan, merujuk kepada bilangan organisma. Kedua, kita ada piramid biojisim. Biojisim merujuk kepada jisim kering. Kemudian kita ada piramid tenaga, merujuk kepada jumlah tenaga yang ada. Okay, macam saya kata, kalau piramid bilangan ni paling senang kot. Mungkin piramid bilangan ni korang dah belajar masa mendengar rendah. Piramid bilangan dia nak cerita macam ni je. Daripada rantai makanan, saya kata piramid bilangan ni macam mana terciptanya. Ia tercipta adalah melalui rantai makanan ataupun siratan makanan. So kalau kita tengok dekat sini, biasanya dalam piramid bilangan, aras strof yang pertama, paling bawah ni kita panggil sebagai aras strof pertama. Pengguna primer adalah letaknya pada aras strof kedua. Okey, aras strof, kita lihat sini. Aras strof kedua. Pengguna sekunda adalah aras strof ketiga. Pengguna tertiary adalah aras strof keempat. Okay, dalam sini, dasarkan yang ini, apakah awak nampak? Apakah hubungan saiz dan juga bilangan daripada bawah ke atas? Apa yang awak nampak? Semakin ke atas, bilangan organisma jadi macam mana? Semakin ke atas piramid, bilangan kita ambil dulu bilangan organisma, bilangan tau ni semakin sedikit, tetapi saiz organisma saiz organisma adalah semakin besar. Sebab bila dia letak kat bawah, ini adalah makanan. Senang kata dalam aras strof ni yang letak bawah ini adalah makanan, maksudnya belalang makan tumbuhan. Kemudian belalang ni adalah makanan kepada burung. Kemudian awak tengok burung-burung ni adalah makanan kepada ular. Sebab tu kita kena tahu dalam aras strof atau piramid yang paling bawah tu kena banyak, sebab yang banyak tu adalah makanan kepada aras strof yang ke atas. Okey, yang ni tak ada masalah. Saya rasa korang dah belajar. So kita tengok piramid biojisim. Apakah itu piramid biojisim? Piramid biojisim kita adalah merujuk kepada jisim kering organisma itu. Right, so ini dalam buku teks awak adalah pada muka surat.
180 hingga 181. So dalam 181, sekejap. Okay. Piramid biojisim ni dia nak kata dekat sini menunjukkan jumlah biojisim per unit kawasan semua organisma dalam setiap aras trof. Biojisim diukur dengan menggunakan jisim kering. Senang kata macam ni. Yang ini adalah anggaran. Dalam rantai makanan atau pensilatan makanan, dia anggar setiap tumbuhan ni berapakah jisim kering. Maksudnya total the whole tumbuhan di bawah aras trof pertama, berapakah jisim keringnya. So jisim kering untuk semua pengeluar pada aras trof pertama, bayangkan dekat sini adalah 2.1 darab 10/7. Okey, so makin ke atas, jisim kering tu semakin bertambah atau berkurang? Semakin di ke atas. Kurang. Jisim kering semakin berkurang. Okay, biojisim. Biojisim per unit kawasan, biojisim per unit kawasan semakin kurang. Kenapa dia kata per unit kawasan? Sebenarnya dia merujuk kepada semua organisma yang duduk dekat aras tu. So far, are you okay tak? Yang keyword kat sini penting tau. Per unit kawasan maksudnya adalah biojisim atau jisim untuk semua tumbuhan yang letaknya pada aras trof yang pertama. Okay, kalau dia kata biojisim untuk aras trof yang kedua, semua jisim kering untuk semua organisma yang letak pada aras trof kedua. Ni aras trof kedua. Aras trof kedua. So makin ke atas, of course lah jisim kering semakin sedikit sebab kalau ikut kat sini logik awak, dasarkan kita just perhatikan daripada piramid ni lah kan. Kenapalah kita tengok yang paling atas ni halang ni, ini kita panggil dia aras trof keempat tau. Yang tumbuhan ni aras trof pertama. Kenapa awak rasa jisim kering perkawasan dia, aras trof yang pertama dengan aras trof keempat ni berbeza? Kenapa bila ke aras trof keempat tu, bilangan jisim kering dia, biojisim dia makin berkurang, biojisim perkawasan tu makin kurang? Kenapa? Berdasarkan apa yang awak faham tengok daripada gambar tu? Apa yang awak faham? Kenapa dia punya bilangan biojisim dia semakin sedikit? Ni, kenapa dia makin sikit? Logik dia, kenapa makin sikit? Biojisim perkawasan dia dekat aras trof keempat adalah sedikit berbanding dengan aras trof yang pertama. Kenapa semakin sedikit? Kenapa? Tak ada dalam buku teks tapi ikut awak punya, apakah kefahaman awak mengenai gambar tu? Kenapa dia makin sikit? Sebab, Bilangannya sebab makin kenapa? sedikit. Sebab apa? Ya, terima kasih Jimmy, sebab bilangannya makin sikit. Sebab jisim kering adalah bilangan organisma untuk setiap aras tu. Kalau kita tengok dekat sini, aras trof pertama bilangan tumbuhan banyak. Bila bilangan tumbuhan, bilangan tu adalah banyak, of course lah biojisim yang kita panggil. Biojisim atau jisim keringnya, biojisimnya adalah banyak. Bila sampai ke atas, awak tengok daripada sini, kan? Dalam aras trof keempat, bilangan organisma tu ada satu je. Bila bilangan organisma tu ada satu, of course lah dekat sini, biojisim perkawasannya, biojisimnya adalah sedikit. So bilangan ni memainkan peranan. Apabila bilangan tu sikit, of course lah jumlah tenaga tu makin sikit. Can you understand? Okay, alright. So kita teruskan. So piramid tenaga ni tadi macam saya dah terangkan. Piramid tenaga, saya nak bagi tahu awak, piramid tenaga ni paling senang kita kata tenaga ni 100%. Dekat peluang ni 100%. Tetapi kalau dipindahkan untuk aras trof kedua, ini Arnab ni aras trof kedua tau. Aras trof kedua, okey, hanya 10% sahaja dapat dipindahkan. Tadi saya kata kenapa daripada aras trof pertama, kenapa hanya 1% sahaja tenaga dapat dipindahkan ke aras trof kedua? Kenapa 10% sahaja tenaga dapat dipindahkan? Kenapa? Habiskanlah. So
Sebab ada setengah tenaga tu disimpan dalam tisu. Yes, ada setengah tu disimpan dalam tisu badan dan digunakan. So hanya 10% sahaja yang dapat dipindahkan kepada arah strof yang seterusnya. So itu yang kita nak kata aliran tenaga. Sebab tu saya kata aliran tenaga tu, awak tengok dekat sini rantai makanan, tiratan makanan atau pengguna, dia paling kuat pun sampai pengguna tertia. Sebab makin atas aliran tenaga tu makin berkurang. Hanya dapat 10% sahaja tenaga dapat dipindahkan ke arah strof seterusnya. Okay, so saya ambil yang ini pernah keluar soalan SPM tau. Okay, soalan SPM dia pernah keluar mengenai piramid tenaga yang ini. So yang ini awak baca, jom kita baca sama-sama. So piramid tenaga menunjukkan tenaga dalam satu ekosistem. Sumber tenaga ekosistem adalah tenaga cahaya, which is this is correct. Kenapa? Sebab tenaga cahaya ni akan digunakan oleh tumbuhan untuk menjalankan fotosintesis. So bila dia menjalankan fotosintesis, kat sini dia ada 100% tenaga. Tenaga dekat sini adalah 100%. Kemudian tenaga ni akan dipindahkan ke arah strof kedua apabila pengguna primer makan. So bila dia makan, ada tenaga dipindahkan. Tetapi yang dipindahkan hanyalah 10% sahaja. Tenaga lain disimpan dalam tisu badan ataupun dipindahkan ke persekitaran, iaitu dalam bentuk kumuh, iaitu air kencing atau disingkirkan melalui tinja. So senang kata 10% tu dia 10% sahaja yang dapat dipindahkan ke arah strof seterusnya. Okey, saya baca kat sini ya. Apabila molekul makanan diuraikan untuk proses respirasi, tindak balas lain, setengah tenaga dibebaskan ke persekitaran melalui haba. Senang kata 10% hanya dipindahkan untuk organisma seterusnya, 90% tu akan dibebaskan ke persekitaran. 90% ni. Di persekitaran. Okey, so sebab sini 90% tenaga akan dihilang melalui persekitaran, melalui haba, proses hidup dan juga perkembangan dan pengindah-tinjaan. So senang kata kesimpulannya, organisma yang berada di arah strof yang lebih rendah mempunyai tenaga lebih banyak. Okey, kalau dia letak arah strof paling tinggi, dekat sini kan, ini arah strof keempat, saya tulis arah strof keempat berbanding arah strof pertama. Okay, jumlah tenaga yang mana satu yang lebih banyak? Arah strof pertama ataupun arah strof keempat? Arah strof pertama atau arah strof Pertama ke? Yeay, arah strof yang pertama. Yes, very good. Kenapa? Sebab yang pertama ni, tumbuhan ni dia berfotosintesis, dia dapat makanannya sendiri. So kita nak, okay, sekarang berapa? Okay, ada masa lagi. So interaksi. Ni saya kata relationship antara hubungan antara benda hidup. Tadi kita kata bila kita cerita pasal piramid, siratan makanan, sebenarnya kita merujuk kepada aliran tenaga. Inilah banyak sangat maklumat tau. Saya cerita slow-slow. Okay, tadi yang awak cerita pasal arah strof tu sebenarnya kita nak cerita hubungan tenaga, ada aliran tenaga. Bila kita cerita rantai makanan, siratan makanan, daripada rantai makanan dan siratan makanan kita pindahkan dalam bentuk arah strof, kita nak tengok adalah perubahan tenaga yang dipindahkan. So far okay Kemudian kita nak tengok dia punya hubungan interaksi. Contoh interaksi antara radi dengan razi. Kalau dua-dua untung, kita panggil dia sebagai mutualism. Kalau satu untung, satu tak dapat apa, namanya adalah commensalism. Okey, kalaulah satu tu makin besar, satu tu makin kurus, kita panggil dia sebagai parasitism. So radi dengan razi, awak rasa hubungan antara korang tu apa? Saya bagi mutualism ke, commensalism ke atau parasitism? Radi dengan razi? Mangsa pemangsa? Radi dengan razi, hubungan korang apa? Mutualism ke, commensalism ke atau parasitism? Kalau lah kata aku buat kerja kau salin je, tu parasitism. Kalau saya nak kata mutualism tu aku buat kimia, aku buat bio, nanti kita exchange. Itu adalah mutualism. Dua-dua sama untung. Kalau commensalism, seorang tu kerjanya menyalin je tapi seorang lagi tak sakit hati dengan caw lantak lah. Itu commensalism. So hubungan interaksi. Ya, adik-beradik. Tapi interaksi dalam ni apa?
Okay lah, saya katalah kononnya dia adalah mutualism. So dua-dua sama-sama untung. So dalam sini, mutualism yang awak nampak kat sini, ini adalah kerbau dan juga burung tiung. Kenapa kerbau dengan burung tiung ni kita kata dia sebagai mutualism? Why? Kenapa? Kenapa kerbau ni dengan kita panggil dia sebagai mutualism? Mak sama. Astaghfirullahaladzim. Mutualism. Dua-dua sama untung. Kenapa? Kenapa kita kata burung tiung tu pun untung, kerbau tu untung juga? Sebab burung tu makan kutu kerbau. Lepas tu kerbau pun Ha. bebas kutu. Yeah, very good. So senang kata, dalam mutualism ni, burung tiung tu makan kutu. Makan kutu kerbau, makan kutu. Bila dia makan kutu, dia dapat makanan. Dia dapat nutrien, dapat makanan. Kerbau ni pula untung sebab kerbau tu dia akan bebas dari kutu. Okay, so dua-dua sama untung. So katakanlah kalau yang ni saprophytism awak dah tahu dia dapat daripada tumbuhan yang dah mati, tak ada masalah. Kemudian kita tengok commensalism. Commensalism ni macam siapa saya nak bayangkan dia macam dapat bouncer. Macam kalau saya dulu masa sekolah saya ada best friend saya jenis yang besar sikit. So semua orang takut nak bully saya sebab saya punya best friend tu macam jenis yang orang takut lah sikit kan. So saya punya hubungan kalau dengan best friend saya masih dulu commercialism. Apa dia? Yang? Fakrul, wow. Fakrul jaga awak ke awak jaga Fakrul? Saya rasa Adam yang jaga Fakrul ni. Okay, so dalam commercialism dia macam tu. So katakanlah ikan remora ni dia mendapat makanan daripada serpihan ikan jerung dan juga dia dapat perlindungan. Ikan remora ni dia dapat makanan daripada serpihan ikan jerung dan juga dia dapat protection tau. Semua orang tak berani dekat dengan dia. Cuba bayangkan ikan remora, best friend aku ikan jerung. Shark. Oh, ingat orang berani ke dekat? Kalau kata best friend dia adalah macam alung. Shark. So semua orang tak berani nak dekat. So tapi untuk jerung tu tak dapat untung, tak dapat rugi. Dia just bagi je ikan remora tu just go along with the shark. So dia okay. So itu kita panggil dia commensalism. Commensalism tu ya ikan remora tu dapat untung tapi ikan jerung tu tak dapat apa-apa. Okay. Kalau kita kata dia adalah sebagai parasit saya ingat cacing pita. Cacing pita ni bentuk dia macam kuih tiaw tau. Macam saya kata cacing pita tu dia dapat nutrien daripada perumah. Dapat nutrien dari perumah. Tapi dia tak buat perumah tu mati. Tapi perumah tak akan mati. Okay. So dia hanya lemahkan perumah. Okay. Kalau dia makan sampai mati, itu kita panggil dia sebagai pemangsaan ataupun mangsa pemangsa. Mangsa pemangsa ni adalah hubungan makanan. Kalau yang kena makan tu sebagai mangsa. Tukang makan tu adalah pemangsa. So ini adalah dari segi hubungan makan lah mangsa pemangsa. Persaingan. Kita ada dua jenis persaingan. Contoh. Yang ini contoh. Budak-budak sekarang yang ni. Bersaing mendapat pasangan. Gada boyfriend. Kalau dia tak ada boyfriend daripada spesies yang sama, jangan tak perempuan, korang jangan buat macam tu. Kalau anak saya buat macam tu memang saya libas pakai tali pinggang. Okay, now. Kalaulah dia bersaing untuk mendapatkan pasangan which is daripada spesies yang sama, itu adalah persaingan intraspesies. Biasanya persaingan intraspesies ni adalah daripada spesies yang sama. Which is dia bersaing untuk apa? Biasanya dia bersaing untuk makanan atau pasangan. Makanan dan pasangan. Tetapi kalau dalam dunia haiwan yang bergaduh bukan perempuan, yang bergaduh biasanya adalah jantan. Tapi kalau manusia ni saya tak tahulah kenapa perempuan suka bergaduh kan. So basically benda tu adalah tak bagus. Tapi kalau saya nak bagi satu contoh persaingan intraspesies adalah bersaing untuk mendapatkan pasangan. So ini kalau awak nampak yang dia gaduh ni biasanya haiwan ni dia bergaduh biasanya dua benda je. Teritori makanan dia ataupun pasangan. Kalau persaingan interspesies, biasanya interspesies ni contoh paling senang adalah tumbuhan dari spesies yang berbeza. Different tau. Dari spesies yang berbeza. Daripada spesies yang berbeza. Kalau daripada gambar ni, diorang bersaing untuk apa ni? Tumbuhan ni daripada spesies yang berbeza, diorang bersaing untuk apa? Cahaya matahari.
Yeah, cahaya matahari. Kenapa dia bersaing untuk cahaya matahari? Untuk proses, untuk proses fotosintesis. Alright. Okay, so Alhamdulillah. So hari ni dia banyak tajuk ni, dia banyak sangat info. So saya terus simpulkan hari ni kita belajar pasal apa. Dan sebab dah pukul 11.15. So hari ni kita cerita pasal ekosistem. Again, apakah yang awak faham mengenai ekosistem? Ekosistem adalah interaksi antara, tadi Fatih ada cakap, antara, Benda hidup. yes, antara benda hidup yang kita panggil dia sebagai biosis dan Abiosis. abiosis. Abiosis ni sangat penting sebab abiosis ni dia mempengaruhi taburan atau bilangan organisma tu. Macam saya kata, kalaulah contoh saya ambil satu contoh abiosis adalah keamatan cahaya. Kalau keamatan cahaya tinggi, taburan tumbuhan tu jadi tinggi. So abiosis ni, kenapa abiosis ni penting? Sebab abiosis ni boleh mempengaruhi taburan organisma, banyak ke sikit. So dia bergantung kepada faktor abiosis. Kalau biosis ni kita boleh pecahkan kepada 3. Kita ada pengeluar, pengguna dan pengurai. So kita nak tahu interaksi biosis ni kita boleh pecahkan kepada tiga bahagian. Pertama, kita nak tahu cara dia mendapatkan makanan atau nutrien. So cara nak mendapatkan makanan kita panggil dia sebagai nutrisi. So nutrisi kita pecahkan organisma ni kepada 2 tau. Kalau ikut nutrisi kita pecahkan organisma hidup kepada 2 bergantung kepada jenis nutrisi. Satu adalah autotrof, satu adalah heterotrof. Autotrof biasanya adalah pengeluar, which is tumbuhan. Kalau kita haiwan manusia, kita adalah heterotrof. So manusia masuk ke sini. Haiwan manusia adalah dalam heterotrof. Kemudian kita nak tahu aliran tenaga. So aliran tenaga tu kita boleh pecahkan dia dalam bentuk aras trof. So aras trof tadi yang kita belajar, ada berapa jenis piramid yang kita belajar tu tadi? Aras trof ni kita boleh tengok dalam bentuk piramid. Berapa jenis piramid yang kita nampak tadi? 3. Yes, kita ada 3, iaitu piramid bilangan, piramid biojisim dan juga tenaga. Macam mana kita boleh dapat piramid ekologi ni? Piramid ekologi ni sebenarnya kita merujuk daripada segi hubungan apa? Kat mana kita boleh dapat? Macam mana kita boleh membentuk piramid ni? Piramid ekologi ni ada 3 kan? Macam mana kita boleh bentuk piramid ekologi ni? Berdasarkan apa? Siratan makanan. Yes, terima kasih. Berdasarkan siratan makanan. So daripada siratan makanan kan kita boleh pecahkan dia jadi pengeluar, pengguna dimakan oleh pengguna primer. So dalam arrow ni sangat penting tau. Dia maksudnya dimakan. Lepas tu pengguna primer akan dimakan oleh pengguna sekunder. Pengguna sekunder akan dimakan oleh pengguna tertier. So daripada siratan makanan atau rantai makanan kita boleh tengok hubungan tu, pecahkan dia dalam bentuk piramid ekologi. Now, tadi kita last kali kita belajar interaksi. So interaksi maksudnya affair, hubungan. Macam saya kata kalau hubungan antara Radi dengan Razi. Kalau dua-dua dapat untung kita panggil dia sebagai mutualism. Apakah hubungan antara Amar dengan Adam? Setelah hubungan dia dua-dua untung, so kita panggil dia sebagai mutualism. Kalau seorang tu kerja dia asyik minta duit je, minta belanja je, so itu hubungan tu jadi parasitism. So itu yang kita panggil dia sebagai hubungan interaksi antara benda hidup. Itu kita boleh tengok dia, kita boleh kelaskan dia ikut interaksi. Kalau dia bersaing nak dapatkan girlfriend, so itu kita panggil dia sebagai apa? Kalau Adam dengan Amar bersaing untuk mendapatkan girlfriend, itu persaingan mana satu? Persaingan intraspesies ke interspesies? Kalau Adam intra, yes, very good, intraspesies sebab dia adalah daripada spesies yang sama. Tapi hopefully kalau boleh janganlah Amar dengan Adam bergaduh pasal perempuan kan. Okay, alright, so basically itu sahaja untuk hari ini. Do you have any question? Ania, do you have any question? Saya tak bagi awak latihan, saya bagi kerja minggu ni hanya esei yang semalam. Adam kena say thank you dekat shooting sebab shooting je yang hantar kita nitrogen. Radi ke Razi pun tak hantar, si Zafir saja yang buat.
Huda, thank you so much. So kerja korang adalah salin esei Huda, salin esei Huda, Ellie, Zafir dan juga shooting. So kerja minggu ni Kasih adalah itu. syuting. Kena belajar lebih. So basically kerja korang salin esei tu dan satu lagi saya bagi Google Form. Itu je, Google Form. Dan saya tambah sikit yang guru muda tu saya extend sampai 4 hari bulan Julai, 4 Julai. Poster pun saya extend sampai 4 Julai. After 4 Julai, lepas tu saya dah tak bagi masa lagi lah. Okay, so do you have any question? Do you have any question? No. So lepas ni korang ada subjek apa? Habis kerja. J. PJ. Selalu kalau PJ buat apa? Lari padang.